Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik trigonometric function. Okay, untuk soalan pertama, cikgu akan tunjuk example dulu macam mana kita nak buat sin x equal to 0.625. Okay, kita akan buat yang ni dulu. Okay, ni cikgu dah ringkas untuk korang step by step macam nak jawab soalan-soalan ni. Okay, kejap lagi baru cikgu explainkan lah macam mana nak buat yang step 1 nanti step 4 Okay, so contoh yang dekat sini soalan dia bagi ialah, okay, cikgu padam dulu. Soalan example dia bagi ialah sin x equal to 0.625. So first step kita adalah determine reference angle. Theta always positive. Okay, so kita cari dia punya reference angle. So theta is equal to sin inverse 0.625. Okay, sin inverse 0.625 sama dengan 38.68 degree. Okay, so kita dapat dia punya reference angle. Kedua, determine the range. Determine the range, kamu boleh tengok dekat soalan, dia dah bagi range kat sini. 0 until 360. Okay, so itu adalah range dia. So 0, x, 360. So kita dah ada range dia. Step ketiga, determine quadrant from positive or negative answers. Since the answer is positive, so kita tahu quadrant dia sign positive dekat first and second quadrant. So ni kita tahu quadrant dia adalah first and second quadrant. Okay, kalau tak nampak cikgu tebal sikit. Step keempat, substitute theta into corresponding quadrant. Theta di jawapan tadi kita dapat 58.68. Kita nak masukkan theta dekat sini dan dekat sini. Okay. So kita tahu, since last kali bila kita buat calculation ni, ini adalah x. So kita tulis x kat sini. So x sama dengan theta. Theta adalah 38.68 degree. Itu adalah jawapan pertama. Lepas tu masukkan 180 minus 38.68 sama dengan 141.32 degree. Okay. So ini adalah jawapan dia untuk soalan yang pertama, soalan example pertama. Example kedua, kita tengok yang kat sini yang B. Okay, cos 2x equal to negative 0.5592. Cos 2x. Okay, yang ni agak complicated sikit, so cikgu nak korang fahamkan macam mana. Okay, cos 2x equal to negative 0.5592. Step number 1, ingat kat sini, determine reference angle. Theta always positive. Okay, kita determine dulu reference angle dia. Theta is equal to cos inverse. Pindahan cos ke sebelah kanan jadi cos inverse 0.5592. Kita sentiasa consider jawapan tu negatif, walaupun kat soalan tu adalah negatif. Cos inverse 0.5592 is equal to 56 degree. Cikgu round off jawapan. So, step number 2, determine the range. Dekat soalan tadi, kalau korang perasan, dia bagi 0, x equal to 360. Maksudnya 0 until 360 adalah range bagi x. Tapi soalan ni dia bagi 2x. So, korang kena darab by 2 lah. 0, 2x, 720 degree. Itu range dia. Step number 3, determine the quadrant, corresponding quadrant from positive or negative answers. Since the answer is negative, okay, so korang kena jaga-jaga. Bila kita tengok, cikgu pergi balik kat step 2 sebab tak settle lagi. Sebab korang tengok kat sini, dia punya range sampai 720 sebab ni adalah 2x. Jadi kita kena buat pusingan dua kali. Pusingan pertama sama macam tadi. Theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 360 minus theta. Bila dah pusingan kedua, dekat sini dah jadi 360. Sini 9 450. Ini akan jadi 540. Ini akan jadi 630. Dia akan jadi 720. So ini adalah second cycle ataupun pusingan kedua. Okey, untuk yang pertama yang dekat sini, kita ambil ni. Okey, ini akan jadi 360
plus theta. Ini yang untuk second cycle ya. Yang dekat sini akan jadi 540 minus theta. Ini akan jadi 540 plus theta. Sama je jawapan dengan atas kalau korang perasan. Benda sama je. Cuma yang ni akan jadi 720 minus dengan theta. Kalau boleh fahamkan. Kat kelas nanti juga akan tunjukkan balik macam mana kita nak buat benda. Tapi kalau tak boleh korang hafal je lah. Sebab benda ni sama je untuk second cycle ni. Third cycle tak pernah keluar lagi. So untuk S3 kita tahu jawapan tadi cos ni. Kalau kita tengok untuk cos dekat atas ni, jawapan dia adalah negatif. Cos negatif adalah dekat second and third quadrant. Second maksudnya kat sini lah. Sorry. Oops. Dekat second and third quadrant. Walaupun second cycle sama. Jadi ada 4 jawapan yang kita nak consider. So ni dekat second and third quadrant. Cos adalah negatif. So step last sekali, substitute theta into corresponding quadrants. Okay, sebab last sekali bila kita buat kat atas ni adalah 2x. So bila dekat jawapan je kena sambung balik dekat 2x. 2x masukkan theta tadi dekat sini. Okay, theta dia kalau korang tengok ni kan, kena masukkan dekat sini. Okay, nampak tak? Okay, color ni lah. Dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Ada 4 tempat yang kau kena masukkan theta tu Sebab semua tempat ni adalah cos adalah negatif. So kita masukkan pertama 180 minus 56 dapat 124. And then 180 plus 56 equal to 236. 540 minus 56 dapat 484. Degree jangan lupa. 540 plus 56 dapat 596. Ini adalah 2x. Bukan jawapan yang kita nak. Kita nak x. X sama kan 124 divided by 2 dapat 62. 236 divided by 2 dapat 118. Ini dapat 242. Ini dapat 2... Alamak, malas. 296 and divide by 2, 298. Okay, ni lah final answer. Kalau kau nak semak balik jawapan ni betul ke tak, jawapan ni kena masukkan dekat sini X tu. Cos 2x. For example, kita masukkan 62 balik kat sini. Tulis kat calculator. Cos 2 darab 62. Dapat tak? Negatif 0.5592. So bila kau masukkan dapatlah jawapan tu. Okay, ni tak payah tunjuk lah. Okay, so tu lah cara dia untuk buat. Okay, untuk soalan lain, kita ambil satu lagi soalan. Okay, cikgu ambil yang bawah ni Kita ambil yang dekat sini lah. Cosecant half x equal to 2.5. Okay, cosecant half x equal to 2.5. Okay, so soalan seterusnya cosecant half x equal to 2.5. Okay, so soalan dia bagi macam ni, tak ada masalah. Kita tahu huruf ketiga dia adalah s, so dia adalah 1 over sin 1 over 2x equal to 2.5. 1 pindah ke atas. Okay, so sin 1 over 2x equal to 1 divided by 2.5. Ataupun ni kau buat algebra lah, 0.4. So first step kita adalah cari reference angle. So dia punya reference angle theta is equal to sin inverse 0.4. Sin inverse 0.4 equal to 23.58. 23.58 degree. Inilah theta. Step 2, determine the range. Kita tahu dekat soalan tadi bagi 0, x, 360. Sekarang dekat soalan ni adalah half x. So korang kena consider separuh je. Half x, ini pun akan jadi half. 360 times 1 over 2 dapat 180. So kita tak akan consider untuk soalan ni third and fourth quadrant. Sebab third dah lebih daripada 180 and fourth quadrant pun sama.
Okay, so step ketiga adalah determine the quadrant. Okay. So cikgu paste balik ni. So kita nak consider yang ni dua je. Yang first A dengan STC. Yang bawah ni kita tak nak consider pun sebenarnya. Sebab ini dah lebih daripada range yang dia bagi. So kita tahu untuk soalan ni sin, korang tengok kat sini sin ni adalah positif. Bila sin positif hanya dekat first dengan second. So kebetulan first dengan second memang dalam range lah, below 180. So tak ada masalah. So kita tulis kat ni, inilah first and second quadrant. Okay, step 4. Kita nak masukkan balik. Resubstitute reference angle into the answer. Okay, kita nak masuk sini, dekat sini dengan dekat sini. Dua tempat. So since yang last kali kita buat adalah 1/2x. So dekat jawapan ni pun korang tulis kat 1/2x equal to theta. Theta adalah 23.58 degree dengan 180 minus 23.58 dapat 156.42 degree. Okay, ni adalah half x. Ni bukan x. Nak x kena darab 2 jawapan tu. Darab 2 dapat 312.84. Yang ni dapat 23.58 times 2 dapat 47.116. Okay, tu lah jawapan dia. Nak semak jawapan, masukkan balik kalkulator dekat yang kat sini Masukkan balik dekat sini jawapan tadi. Okay, last sekali. Cikgu nak tunjuk yang ni, tapi cikgu tak buat sampai habis lah. So dekat sini kita tengok tangent 1/2x. Nampak macam susah, dia beri cotangent. Huruf ketiga huruf T. So ni adalah 1/tangent 47. So 1/2x equal to, guna calculator sebab ni semua numbers. Kau boleh calculate value Tangent 47 sama dengan 0.9325. Sorry, ni tangent 1/x. So ni macam tadi lah. Ikut step by step. So homework korang adalah buat page 72 saja. Okay, kita fokus page ni. Make sure korang betul-betul faham. Dah boleh buat page ni, baru korang nak sambung dekat next page. Next page ni kena ada basic dekat page sebelah tadi. Kalau korang betul-betul faham yang tu, yang ni tak ada masalah.